warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 1 Sidik 3. Jadi Ustazah, nama Ustazah Huda yang akan mengajar kamu mata pelajaran semua mata pelajaran sepanjang kelas kita online ni. Ustazah akan menggantikan Ustaz Ali. Okey, jadi Ustaz Ali akan mengajar kelas lain dan Ustazah akan mengajar kelas kamu untuk menggantikan Ustaz Ali ya anak-anak. Jadi tadi kita dah baca Iqra. Sekarang kita nak belajar mata pelajaran apa? Akhlak hari ini. Jadi sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa belajar sama-sama dengan Ustazah. Allahumma taf'alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa, kelas kita akan diberkati oleh Allah dan kamu akan diberi kefahaman tentang apa yang Ustaz ajar. Okey? Jadi hari ini saya tak pasti kamu dah belajar sampai mana untuk akhlak. Tak apa, kita belajar. Kalau kamu dah belajar, kita ulang kaji. Okey? Okey, jadi mata pelajaran yang pertama untuk akhlak tahun 1, kita akan belajar tentang adab dan fadilat berdoa. Apa adab-adab kita nak berdoa ni? Macam mana adab kita nak berdoa? Dan apa kebaikan kalau kita ni beradab ketika berdoa? Jadi, tengok muka surat 1, ibu akhlak kamu. Macam kamu tengok dalam video ni kan? Okey. Yang bahagian atas dulu, adab sebelum berdoa. Apa yang kita perlu buat sebelum kita nak baca doa supaya doa kita ni dimakbulkan, Allah terima, Allah nak dengar doa kita kan. Yang pertama, ada 3 perkara yang kita kena buat. Yang pertama ialah hendaklah bersih badan, pakaian dan tempat. Contoh kalau kita solat, kan kita selalu berdoa ketika solat. Dalam solat tu kita kena berpakaian bersih. Dekat badan kita kena bersih, baju kita kena bersih, tempat kita solat tu pun, tempat kita berdoa tu pun kena bersih. Tu yang pertama ya anak-anak. Yang kedua, kita hendaklah menutup aurat. Menutup aurat ni, kalau lelaki, tak nampaklah aurat daripada mana? Pusat hingga lutut. Kalau perempuan, seluruh tubuh badan, kecuali muka dan tapak tangan. Kena tutup aurat lah, tak boleh nampak aurat sedikit pun. Okey? Okey anak-anak, seterusnya yang ketiga, hendaklah dalam keadaan khusyuk dan sentiasa merendah diri. Jadi bila kita berdoa tu, adab kita berdoa tu, kita kena khusyuk dengan doa kita. Ya Allah, ampunkanlah aku, ampunkanlah aku, ampunkanlah aku, ampunkanlah segala kesalahan aku. Jadi kita kena berdoa dengan keadaan yang khusyuk dan kita rasa rendah diri sangat. Kita rasa diri kita ni kecil sangat dengan Allah. Jadi barulah Allah, insya-Allah, moga-moga Allah akan memakbulkan doa kita. Okey. Yang seterusnya kita baca contoh doa ketika melihat cermin. Dalam buku teks kita, dia ada share dan kongsi pada kita tentang doa ketika kita melihat cermin. Contohnya, kita baca sama-sama ya anak-anak. Allahumma kama hassanta khaliki fahassin huluki. Ya Allah, Engkau telah memperindahkan kejadian rupaku, maka perindahkanlah pula budi pekertiku. Kita mohon pada Allah, Allah ni indahkanlah kita punya akhlak, kita punya perangai, kita punya kelakuan seperti mana Allah ciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Ada mata, ada hidung semua kan. Kita nak akhlak kita pun sempurna. Akhlak kita pun Allah suka, ibu bapa kita suka, semua orang suka dengan akhlak kita. Jadi itu adalah salah satu doa yang kamu, ustazah dan semua orang boleh amalkan ketika kita melihat cermin. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 2. Muka surat 2, kita belajar tentang fadilat berdoa. Fadilat berdoa, apa kebaikan bila kita berdoa ni, bila kita berdoa kepada Allah ni kan. Yang pertama pun ada 3 juga anak-anak. Yang pertama, doa adalah satu ibadah kepada Allah. Doa ni adalah satu ibadah kepada Allah. Bila kita berdoa ni, kita melakukan ibadah. Bila kita melakukan ibadah, kita akan dapat pahala ke dosa? Mestilah pahala. Bila pahala kita banyak,
dapatlah kita masuk ke dalam syurga. Okey, jadi itu yang pertama. Doa adalah satu ibadah. Okey, kita kena banyak pahala lah kan. Lepas tu yang kedua, fadilat yang kedua iaitu kebaikan kita berdoa dengan beradab ni. Yang kedua, dapat menolak bala dan musibah. Bila kita berdoa, insya-Allah Allah akan selamatkan kita. Bila kita dengar dan kita minta tolong dekat Allah, maka Allah akan selamatkan kita daripada segala bala. Contohnya apa bala? Bala ni bukan sahaja banjir, taufan, tapi penyakit. Contohlah penyakit sekarang yang telah melanda negara kita kan, COVID-19 ni kan. Moga-moga dengan kita selalu berdoa, Allah akan selamatkan kita, keluarga kita, sanak saudara kita daripada penyakit ni. Apa-apa sahaja perkara yang buruk. InsyaAllah. Amin. Jadi anak-anak, kita kena selalu berdoa. Tak boleh jemu. Tak boleh putus asa. Kita kena selalu berdoa kerana berdoa ni adalah salah satu cara untuk menolak bala dan musibah daripada berlaku kepada keluarga kita, diri kita. Dan yang seterusnya, menjadikan hati kita tenang dan tenteram. Bila kita selalu berdoa ni, Allah akan keluarkan rasa resah dan gelisah, rasa risau dalam diri kita. Bila kita buat sesuatu perkara, kita akan rasa tenang je bila kita selalu berdoa kepada Allah. Okay anak-anak, banyak sangat, ada 3 kebaikan utama ketika kita berdoa. Bila kita berdoa dengan beradab. Pertama apa tadi? Doa adalah satu ibadah. Kedua, dapat menolak bala dan musibah. Yang ketiga, menjadikan hati kita ni lebih tenang dan tenteram. Okey, seterusnya kita belajar. Kita belajar adab dan fadilat mengamalkan kebersihan diri. Okey, kita belajar yang pertama lah. Kita belajar sikit je untuk pelajaran baru. Nanti kelas yang seterusnya Ustaz akan ulang balik. Tak apa. Okey. Jadi, untuk pelajaran yang kedua, kita terbagi kepada 6 unit, iaitu qada hajat, iaitu adab kita membuang air macam mana. Lepas tu unit 2 kita akan belajar tentang adab mandi. Yang ketiga kita akan belajar tentang adab bersugi. Keempat, kita akan belajar tentang adab kita memotong kuku. Memotong kuku pun ada adabnya ya anak-anak. Dan yang kelima, adab menyisir rambut. Cara kita sikat rambut pun ada adab dia dalam Islam. Ya. Dan yang keenam, kita akan belajar tentang adab bercelak. Bercelak dekat mana? Dekat mata tu. Macam mana adab kita nak bercelak? Okey. Nak bercelak, okey. Nak bercelak, bercelak kat sini kan. Dekat dia punya kelopak mata tu. Okey. Okey anak-anak. Jadi untuk kita ulang kaji sikit lah. Kita belajar sikit untuk pelajaran yang kedua, iaitu unit yang pertama, qada hajat. Qada hajat ni adalah bahasa sopan lah. Bahasa sopan yang sudah boleh kata kepada kamu. Bahasa sopan untuk kita nak cakap kita nak buang air. Contohnya, yelah kan. Contohnya kita nak buang air tapi kita sebut qada hajat. Jadi macam nampak sopan lah sikit kan. Jadinya kita nak belajar apa kita ada adab kita ketika kita nak buang air ni. Buang air ataupun qada hajat. Jadi tengok muka surat 5. Adab-adab ketika qada hajat. Yang warna hijau dulu tu kan. Yang anak panah hijau tu. Okey, yang pertama, terlindung daripada pandangan orang. Bila kita nak buang air, mesti kita kena pergi kepada tempat yang sepatutnya, seperti tandas. Tandas adalah tempat yang tertutup dan orang tak akan nampak. Okey, kita kena buang air dekat tempat yang tak ada orang, yang orang tak nampak. Contohnya lah kan. Contohnya kalau kita nak buang air dekat contohnya kita terperangkap ke kan. Contohnya dalam perjalanan, kereta kita pancit ke kan. Kereta ayah kita pancit. Lepas tu kita nak buang air sangat ni. Kita cakap ayah kita. Kita tak boleh lah kencing betul-betul. Tapi jalan tu kita kena masuk sikit. Barulah kencing kan. Tapi seeloknya kita kena cari R&R lah. Ini saya cerita kalau dalam kawasan kampung ke kan. Tak ada R&R. Kita tayar kereta ayah kita pancit. Jadi kita kena seeloknya cari dekat tempat yang jauh sikit daripada pandangan orang. Tak ada orang tepi jalan lalu tu nampak kita buang air. Tapi seeloknya dekat tandas. Okey. Seterusnya, istinja. Istinja ataupun kita nak buang air ni dengan tangan kiri. Kita nak bersihkan tempat kita kencing, tempat kita buang air tu dengan tangan kiri. Tak boleh kita guna tangan kanan. Seeloknya guna tangan kiri. Sebab tangan kanan ni
Sebab kita gunakan tangan kanan sebagai tangan untuk kita makan. Jadi, kalau kita nak basuh kan punggung kita, bahagian yang terkena najis tu, kita kena basuh dengan tangan kiri kita. Okey, seeloknya guna tangan kiri. Dan yang ketiga, basuh tangan dan kaki selepas istinja. Lepas kita buang air ataupun kita kodok hajat, kita kena basuh tangan dan kaki selepas istinja. Okey, seperti sekarang ni kan, COVID ni kan, kita kena sentiasa basuh tangan. Jadi, bila kita buang air pun kita kena basuh tangan juga lepas tu. Barulah bersih. Yang keempat, elakkan daripada perkara berikut. Kita kena elakkan yang warna pink tu, kita tengok dekat muka surat 5, yang bawah tu, yang semua warna pink, ada 6 benda yang kita kena elakkan ketika kita buang air. Buang air. Yang pertama, di tempat yang berlubang. Takut dalam lubang tu ada apa-apa kan, kita buang air. Takut terkeluar pula lah apa benda ke, ulat ke, kalau jengking ke, apa-apa ular ke, kita takut kan. Lepas tu, kedua, jadi kalau kita cerita lah ini kalau kat tandas tu memanglah tempat kita buang air kan. Ini contohnya di tempat beluang yang dekat luar. Dekat luar. Okay, dekat tanah ke apa ke kan. Okay. Jadi itu yang pertama, kena elakkan tempat yang berlubang. Kedua, kita kena buang air di tempat kita kena elakkan buang air di tempat air yang tidak mengalir. Contohnya dekat lopak air ke kan, tak boleh lah kan, itu kan tak tempat yang mengalir. Tapi contohnya lah, kita sebenarnya kita boleh je buang air dekat kawasan air yang mengalir, contohnya air terjun ke apa kan. Tapi seelok-eloknya kita kena buang air dekat tandas lah. Okey, jadi kita kena elakkan tempat yang air tak mengalir. Yang air tu duduk situ je, kita tak boleh buang air kat situ. Lepas tu yang ketiga, kena elakkan bercakap-cakap ketika kita buang air. Takkan kita nak buang air, kita nak bersembang. Waktu tu kita nak bersembang lah. Nak bersembang dengan kawan kita, nak bergosip. Tak boleh lah, kita kena senyap. Buang air senyap. Okey. Itu yang seeloknya. Itulah adab-adabnya. Okey, yang keempat, kita tak boleh buang air di bawah pokok yang berbuah. Tak eloklah kita buang air di bawah pokok yang berbuah. Seterusnya, kita tak boleh buang air di kawasan angin bertiup. Kita kena buang dekat kawasan yang tak ada angin. Tak adalah orang lain kena cium bau yang tidak sepatutnya kan. Taklah kita mencemarkan udara. Okey. Dan yang terakhir, kita kena menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat lapang. Jadi kalau kita tahu kiblat tu ke arah situ, jadi kita kena membelakangkan. Kita kena buang air tu, dia macam kita, contohnya kiblat dekat sini, kita kena buang air dekat sini, menghadap ke sana. Macam tu lah. Okey, tapi seeloknya kalau nak senang zaman-zaman moden sekarang ni, kita pergi je tandas. Okey, tapi ini kita kena belajar lah juga. Kalau kita pada ni ilmu, dan kita pada waktu-waktu yang kita tak sangka-sangka kan, kita dalam hutan ke apa ke, kita boleh gunakan ni lah. Okey, jadi itulah adab-adabnya. Adab-adab ketika kita buang air. Okey anak-anak, jadi itu sahaja dulu untuk kelas akhlak kita hari ini. Ustaz akan sambung, Ustaz akan ulang kaji balik untuk adab qada hajat ni pada kelas yang seterusnya. Okey, jadi semoga kamu semua dapat berjumpa Ustazah Huda lagi dalam kelas yang seterusnya. Semoga kamu dalam keadaan sihat selalu dan faham apa yang Ustazah ajar. Okey, Assalamualaikum.